Berita menarik hari ini di soka.com, Kamis 21 Oktober. Dua kluster baharu COVID-19 direkodkan di daerah Beaufort hari ini, masing-masing berkaitan jangkitan di tempat kerja dan dalam komuniti. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, kluster bawan iaitu jangkitan di tempat kerja setakat ini menjangkiti 34 orang. Katanya satu lagi ialah kluster Kampung Batu 66 berkaitan jangkitan dalam komuniti yang setakat ini menjangkiti seramai 29 individu. Sabah mencatat peningkatan sebanyak 225 kes kepada 651 kes hari ini berbanding 426 kes yang dilaporkan semalam. Tambahnya, masyarakat digesa agar terus mematuhi SOP yang telah digariskan bagi membendung penularan virus COVID-19. Seterusnya, pemain utama industri di negeri ini diharap dapat menjalin kerjasama dengan Politeknik Kota Kinabalu dalam melahirkan graduan berkualiti tinggi menerusi program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata ia adalah untuk kepentingan industri itu sendiri yang mana mereka akan dapat mencari pekerja yang berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan mereka. Katanya kerajaan negeri menyokong penuh inisiatif yang diambil oleh Politeknik Kota Kinabalu bagi memastikan ia terus berkembang dan berdaya saing. Haji Ji berkata beliau turut berasa gembira selepas mengetahui sebanyak 17 program pengajian yang ditawarkan di peringkat sijil, pradiploma dan diploma yang ditawarkan oleh Politeknik Kota Kinabalu. Sementara itu, beliau turut ingin merakamkan tahniah kepada Politeknik Kota Kinabalu kerana berjaya melahirkan pelajar yang sangat inovatif, cemerlang dalam sukan, budaya dan akademik sejak 25 tahun yang lalu. Sementara itu, Kerajaan Negeri Gabungan Rakyat Sabah JRS sentiasa mengambil berat dan bertindak proaktif dalam memastikan rakyat negeri ini menerima bantuan daripada pelbagai pihak. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata ini termasuk agensi pendidikan utama negara seperti Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN yang berperanan membantu pelajar yang memerlukan, khususnya mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Katanya PT-PTN mengambil pelbagai langkah dan inisiatif untuk membantu para pelajar bagi meringankan beban kewangan mereka. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat Ketua Eksekutif PT-PTN Ahmad Dasuki Abdul Majid dan rombongan di pejabatnya di Menara Kinabalu semalam. Pada sesi berkenaan, Haji Ji turut menerima mock check sebanyak RM80,000 untuk membantu pelajar-pelajar asnaf di Sabah. Untuk rekod, seramai 800 pelajar akan menerima akaun simpanan SSPN Prime di bawah PT-PTN sebanyak RM100 setiap seorang dalam program kerjasama antara Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Haji Ji berkata melalui usaha yang diambil ini akan memanfaatkan lebih ramai pelajar pada masa akan datang bagi memastikan peluang mereka menyambung pengajian ke institusi pengajian tinggi terjamin. Katanya menerusi pemberian sumbangan ini ia diharap memberi manfaat yang besar kepada pelajar di IPT dan meringankan beban kewangan mereka di samping mampu memupuk kesedaran kepentingan menabung. Baiklah, kita beralih kepada berita jenayah. 4 penagih dadah ditahan bersama dadah jenis syabu dalam operasi di sebuah rumah kedai di ladang Tebel Bombalai, Tawau semalam. Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Peter Umbuas berkata operasi dijalankan selepas pihaknya menerima maklumat awam berhubung aktiviti jenayah dadah di ladang berkenaan. Katanya berdasarkan maklumat diterima pasukan polis, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau dengan kerjasama Balai Polis Bombalai terus digerakkan ke lokasi. Peter berkata jumlah keseluruhan dadah yang dirampas dalam serbuan itu dianggarkan seberat 15.16 gram. Katanya hasil ujian saringan air kencing yang dijalankan turut mendapati semua suspek positif dadah jenis metafetamin. Semua suspek dan barang rampasan kemudiannya dibawa ke IPD Tawau untuk tindakan selanjutnya.
Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana dua anggota polis yang dihadapkan ke Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu hari ini atas pertuduhan menerima rasuah mengaku tidak bersalah. Tertuduh Kopral Sebastiano Bong 42 dan Kopral Haikal Ibrahim Abdullah 32 membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Mengikut kertas pertuduhan, Sebastiano bertugas di bahagian narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Belud menerima suapan sebanyak RM200 daripada seorang lelaki pada 6 Jun 2017. Suapan berkenaan didakwa sebagai dorongan kepadanya supaya tidak mengambil tindakan terhadap lelaki terbabit mengikut Akta Dadah Berbahaya Langkah-Langkah Pencegahan khas 1985. Beliau kemudiannya menerima tambahan wang suapan sebanyak RM100 di sebuah bank di daerah Kota Belud. Bagi tertuduh kedua, Haikal yang turut bertugas di IPD Kota Belud pula berhadapan 9 pertuduhan membabitkan nilai suapan sebanyak RM1,570 dalam tempoh antara 23 Mei 2017 hingga 6 Julai 2018. Mahkamah kemudiannya membenarkan ikat jamin dan tertuduh juga turut diarahkan supaya melaporkan diri ke Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Lahad Datu selain pasport diserahkan kepada mahkamah dan tidak boleh mengganggu saksi pendakwaan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desoka.com.